Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dalam perjalanan nak ke Musim baru je balik daripada Johor. Selamat Hari Raya Aidiladha. Dan sekarang ni tengah nak pergi ke Musim lah, sebab kita ada buat kurban untuk yang dianjurkan oleh Koperasi Kaki Tangan Musim Berhad. Jadi untuk hari ni, sementara saya nak sampai ke Musim ni, saya nak cerita sikit tentang indeks kita pada bulan Ogos. Okey, indeks Kuala Lumpur Composite Index ni, kita lihat sekarang ni berada dalam kawasan yang area of confluence, area yang kritikal, iaitu ada beberapa rintangan. Kita tengok rintangan, iaitu pada 1616. Saya ambil nombor yang senang lah. Pada 1616 itulah critical point yang perlu dilepasi oleh Kuala Lumpur Composite Index untuk terus naik. Dan juga kita lihat sekarang ni KLCI berada di dalam support dia, iaitu dalam trend line, short term trend line dia. Dan itu kita lihat akan menjadi area of confluence, area of confluence, di mana berbagai area telah bersentuh. Sebagai contohnya, area resistance pun kat situ, area support dia pun kat situ, kan. Jadi pada pandangan saya, Kuala Lumpur Composite Index ni mungkin boleh meneruskan kenaikan ataupun dia akan jatuh kalau masa tu kita tengok apa yang contohnya pelabur akan buat. Sebagai contohnya, pelabur yang dah pegang beli yang masa bawah tu, masa time jatuh bulan Mac tu, mungkin rasa ini adalah masa sesuai untuk menjual. Jadi apabila mereka menjual, maka harga akan jatuh. Okey, itu adalah satu contoh kalau seller dah start menjual. Tetapi kalau pada waktu ini buyer pula rasa mungkin pada adalah satu masa yang agak sesuai, maka mereka akan membeli. Dan kat sini kita akan melihat kekuatan di antara buyer dan seller dalam konteks ni. Kalau mereka buyer lagi kuat, maka 1616 ni boleh dipecah oleh KLCI ni, indeks ni boleh pecah. Tapi kalau 16 seller lagi kuat, maksudnya ramai yang ambil untung pada waktu tersebut, maka 1616 ni tak dapat dipecah, maka dia akan jatuh daripada support short term uptrend dia tu. Dan apabila dia jatuh daripada short term uptrend tu, mungkin kita akan melihat indeks akan jatuh sedikit lah. Dan pada bulan Ogos, ini adalah satu bulan yang mana kita mungkin melihat pada indeks ni akan maksudnya di bursa ni akan banyak keluar report-report, report-report daripada syarikat-syarikat ni. Jadi kita akan lihat juga apakah kesan quarter report tersebut kepada indeks. Sama ada kalau banyaknya yang merah, maka kita akan lihat indeks mungkin akan jatuh. Dan yang keduanya, kita lihat pada waktu ini ialah moratorium akan berakhir pada bulan 9. Jadi kita akan lihat bagaimanakah reaksi para pelabur ni. Dulu dia ada moratorium, start daripada bulan 3 tu dia ada moratorium, dia ada dua extra liquidity dalam market ada. Jadi apabila moratorium mungkin nak habis, maka kita akan melihat mungkin pelabur akan cuba untuk mengeluarkan pelaburan mereka daripada Bursa Malaysia, dan untuk bersedia pula untuk membayar kepada bank. Jadi kita akan ada dua possibility kat situ. Pertama ialah kemungkinan mereka mula mengambil untung. Keduanya ialah moratorium. Dan yang ketiganya ialah tentang pelaporan quarter report tadi yang saya maklumkan sebelum tadi. So ada 3 faktor-faktor yang boleh menyebabkan Kuala Lumpur Composite Index ni sama ada dia jatuh ataupun dia naik. Dan yang seterusnya ialah kita perlu juga melihat kepada konteks laporan ni. Dalam kalau indeks jatuh, maka kebanyakan
harga saham pun jatuh. Okey, so kita kena lihat manakah kaunter-kaunter yang boleh kita masuk. Iaitu tak semuanya jatuh. Okey, tak semuanya akan jatuh. Tapi yang tu yang kita perlu berhati-hati dalam konteks ni. Tapi minggu depan adalah satu fasa yang kritikal untuk indeks. Okey, fasa yang kritikal, sama ada dia boleh lepas atau tidak 1616. Itu dia punya nombor dia tu, 1616. Lepas 1616, okey, insya-Allah dia akan terus naik kan. Okey, dan yang keempatnya ialah poin yang keempat. Okey, poin yang keempatnya ialah tugas institutional investor pula. Okey, kali ni ialah tugas pelabur-pelabur institusi, sebagai contoh tabung haji, khazanah, waqf dan sebagainya. Okey, pada waktu ini mereka punya bantuan sangat-sangatlah diperlukan untuk memastikan indeks terus naik. Sebab institutional retailer dia patutnya dah habis angin lah. Dah habis steam dah dia dah tak kurang steam dia. Maksudnya retailer mungkin sebabkan oleh moratorium makan apa semua, so dia akan habis dia punya momentum. Sekarang ni kita kena tunggu pula, okay, institutional investor sama ada dia nak bantu atau tidak, okay, bursa untuk terus naik daripada 1616 ataupun tidak. Jadi saya berharap sangatlah masa ni lah institutional investor boleh bantu dan meneruskan kenaikan dalam bursa Malaysia. Jadi itu empat reason kenapa indeks ni boleh naik ataupun turun pada waktu sekarang ni, iaitu 1616 adalah satu area yang kritikal untuk bursa terus naik ataupun dia jatuh. Okey. So dengan itu saja. Kalau apa-apa sila boleh join Telegram group saya, Telegram group saya, dan juga boleh subscribe kepada YouTube saya. Okey, jangan lupa subscribe, dan kalau boleh share juga kepada rakan tentang apa yang saya sharekan ini, supaya dapat memberikan mungkin ada idea yang sebaliknya dan sebagainya. Okey, dengan itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, dan saya nak sampai ke musim pun kejap lagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi pada waktu akan datang.